A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'. Apa khabar semua sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah, bersama saya pada kali ini bersama Dewan Pemuda PAS kawasan Sungai Buloh, di bawah channel SB Sungai Buloh yang kerap kali kita adakan di dalam sesi-sesi video, dalam sesi-sesi tazkirah secara online, secara santai insya-Allah. Hari ini bersama saya Ustaz Ilham Syuhada bin Ismail selaku Naib Ketua Pemuda PAS kawasan Sungai Buloh. InsyaAllah saya akan berkongsi satu tajuk yang sangat penting pada kali ini yang kita akan hadapi insyaAllah, iaitulah Hari Kemerdekaan. Sidang penonton, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Hari Merdeka merupakan hari yang sangat besar yang kita capai selama ini. InsyaAllah pada 31 Ogos 2020 kita akan sambut sekali lagi Hari Kemerdekaan. Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah, merdeka di dalam istilah ataupun di dalam makna yang sangat besar ini merupakan hari kebebasan. Adapun di dalam bahasa Arab, merdeka itu dimaknakan ataupun dimaksudkan dengan al-istiqlal, ya, dengan makna perkataan istiqlal. Jadi perkataan istiqlal, perkataan merdeka ini merupakan satu makna yang sangat besar buat seorang manusia yang mana bebaskan diri dia daripada belenggu. Apatah lagi merdeka yang kita sambut ini adalah bermakna kita merdeka dari sudut penjajahan British yang selama ini menjajah kita buat yang sangat lama. Jadi merdeka yang saya nak sampaikan kat sini iaitulah apa kaitan merdeka dengan perlu yang kita menjiwai sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman dan sebagai seorang hamba Allah. Bukan sahaja kita merdeka dari sudut penjajahan yang mana sudah lama dah, yang British penjajah dah lari daripada kita, tetapi masih ada saki-baki di dalam diri kita ini, takut-takut sifat penjajahan ataupun sifat seorang penjajah yang diletakkan dan ditinggalkan kepada kita dan kepada bumi tanah air yang tercinta kita. Sebab tu saya nak kongsikan sedikit itu nilai kemerdekaan dari sudut Islam. Muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, bagaimana Nabi Muhammad SAW merdekakan diri dia, merdekakan diri sahabat dia, merdekakan semua orang-orang yang bersama dia, ketika mana Nabi Muhammad SAW ditekan, ditindas di bumi Mekah. Lalu Nabi Muhammad SAW dapat wahyu daripada Allah di dalam peristiwa hijrah yang kita semua ketahui, yang kita semua kenali. Bagaimana Nabi Muhammad SAW merdekakan diri dia daripada segala kejahilan, daripada segala kekejaman yang berlaku, sehinggalah Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Madinah. Lalu datangnya orang-orang daripada Madinah menerima Nabi SAW sebagai ketua Madinah pada masa itu. Dan Nabi Muhammad SAW memerdekakan Madinah dengan nilai Islam, dan Nabi SAW menghukum, melaksanakan syariat Islam dan keadilan keseluruhan yang apa di dalamnya, di dalam hukum hakam, di dalam nilai-nilai Islam yang diterapkan di kota Madinah Al-Munawwarah. Bahkan Nabi Muhammad SAW bukan sahaja setakat itu Nabi SAW berhenti, tetapi Nabi SAW ketika mana di dalam
peristiwa Fathul Makkah, di dalam peristiwa pembukaan kota Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan tanah air kelahirannya sendiri, iaitulah Makkah Al-Mukarramah, daripada belenggu kejahilan. Lalu peristiwa Fathul Makkah ni menjadi bukti kepada kita bahawa sesungguhnya merdeka yang sebenarnya, merdeka yang hakikinya adalah merdeka dari sudut rohani kita, dari sudut pemikiran kita, dari sudut kejahilan yang selama ini kalau manusia menyembah sesama makhluk, mengabdikan sesama manusia, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa konsep merdeka, iaitulah daripada menyembah sesama makhluk, mempertuhankan sesama makhluk, ataupun kejahilan yang berada di dalam diri, membawa cahaya nur Islam itu daripada kejahilan kepada keilmuan, daripada nilai-nilai Islam yang sangat luas, daripada penyembahan sesama makhluk, iaitu penyembahan kepada Rabbul Jalil, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna erti merdeka yang sebenar yang perlu kita tanam di dalam diri kita masing-masing. Jadi saya rasa cukup sekali itu. Mudah-mudahan 31 Ogos yang kita akan sambut ini adalah merdeka yang hakikatnya, merdeka di dalam diri kita. Betul-betul, kalau diri kita jahil, maka kita merdekakan daripada kejahilan itu kepada keilmuan. Kalau di dalam diri kita masih ada lagi keraguan, masih ada lagi Tuhan yang patut kita sembah, maka kita perlu merdekakan diri kita daripada kita mempertuhankan, daripada kita menyembah sesama makhluk, kepada menyembah kepada Rabbul Jalil, bukan sahaja sebagai Tuhan sembah, tapi sebagai Tuhan yang mentadbir kita, dan kepada Tuhan segalanya kita kembalikan kepadanya. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.